Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar para pendengar semua ya, para pelayar semua. Alhamdulillah kita bersama lagi di dalam episod yang ke-6 dalam slot mingguan Follow Me Dr. Har ya di TV Ikram dan kerjasama Akademi Dr. Har. Alhamdulillah ya, pada bulan ini, bulan kedua Dr. Har bersiaran ini, kita memberikan fokus kepada kepimpinan. Namun sebagaimana yang Dr. Har dah terangkan pada episod yang lepas, kita bukan nak bincang tentang kepimpinan tu secara umum dan secara kata yang biasa ya, tapi lebih untuk menjentik kita punya kotak pemikiran kita untuk memikirkan tentang kepimpinan yang bercirikan ciri-ciri kewanitaan ataupun kelelakian ya, dalam konteks gender itu ya, ataupun kita lihat the feminine and the masculine trait of leadership ya. Kenapa agaknya ya Dr. Har kena bincangkan tentang tajuk ini? Kita nak bincangkan dalam episod yang ini ya. Ini mengikut apa yang pendekatan yang disarankan oleh Simon Sinek lah, dia mengatakan kita start with why dulu kan. Jadi kalau kita tengok the golden circle tu, dia ada 3 bulatan yang bertindih tu. Yang paling tengah adalah why, kemudian how, kemudian what ya. Selalunya kita pergi daripada luar ke dalam. Dia katakan kita bincang dulu apakah yang kita nak bincangkan tentang kepimpinan wanita yang macam mana ke, bagaimana nak dapatkan begitu, dan bila kita tanya kenapa pula kena ada pemimpin wanita ya mengambil tempat dalam masyarakat. Jadi kalau kita tak settlekan yang tu dulu, maksudnya dalam kata lainnya Simon Sinek menyarankan kita pergi settle yang why dulu ya, supaya kita boleh selaraskan ya, dan kita raikan sebanyak mana why yang boleh ya, supaya ya terangkum semuanya itu apabila kita bercakap tentang how ya. Dan oleh sebab tu Dr. Har ambil pendekatan episod yang ini, kenapa yang kita kena bincang kepimpinan dengan ya mengaitkannya dengan ciri-ciri kelelakian dan kewanitaan itu ya. Kemudian mungkin dalam why ni juga Dr. Har nak katakan kenapa wanita kena bersedia untuk menjadi pemimpin dalam masyarakatnya. Dr. Har nak ucapkan terima kasih kepada ya siapa yang sudi untuk bersama ya dalam slot kali ini, dan bolehlah memberikan pandangan ya, komen, dan kalau Dr. Har tak nyatakan sekarang pun, kita insyaAllah ya akan perhalusi komen-komen tersebut untuk kita ya masukkan sekali dalam input dalam episod akan datang ya. Dr. sangat-sangat menghargai sebenarnya ya pandangan-pandangan tersebut. Kalau tak setuju kita katakan tak setuju ya, kalau setuju di belah mananya itu yang setuju, dan kalau mungkin ada aspek-aspek yang mungkin tercicir ya yang harus Dr. Har pertimbangkan juga, maka sila nyatakan ya, insyaAllah Dr. Har sangat hargai. Okay? Jangan lupa untuk subscribe ya kepada TV Ikram ini dan juga Akademi Dr. Har ya di dalam semua akaun media sosial yang ada. Baik, kenapa agaknya kita kena bincangkan ya? Pertama sekali kita tahu bahawa kepimpinan itu adalah tanggungjawab semua. Ya, kita tahu hadis Rasulullah SAW yang sahih, yang sangat masyhur juga ya, setiap kamu adalah pemimpin. Kita ini semua adalah ya mas'ul ya, dan setiap kita akan dipertanggungjawabkan dengan apa yang kita pimpin itu. Di dalam hadis yang panjang itu juga Rasulullah SAW memperjelaskan ya setiap satunya itu ya, bagaimana lelaki itu mempunyai kepimpinan ya, tanggungjawab memimpin keluarganya ya, ini akan dipersoalkan. Wanita juga ya, dikatakan di situ bertanggungjawab terhadap ya keluarga suaminya ya, dan dia juga akan dipertanggungjawabkan, sehingga hamba juga ya diletakkan di situ sebagai pemimpin juga yang bertanggungjawab untuk menjaga dan menyelia kepentingan ya, harta dan juga kebajikan tuannya. Jadi di situ dia memberikan gambaran bahawa kita semua sama ada kita suka atau tidak, memang perlu mengambil tempat selaku pemimpin. Yang paling penting kita mesti memimpin diri kita sendiri. Malahan ya, kalau misalnya dalam konteks kepimpinan ini kita lihat ciri pertama sekali sebelum seorang itu boleh menjadi pemimpin, kerana mestilah dia sendiri mempunyai ya kemahiran untuk mengenal pasti kekuatan dan kelemahan dirinya sendiri. Jadi itu menjadi ciri yang paling penting.
Dan sebenarnya tanggungjawab kepimpinan ni dia tak tunggu kita pun ya. Maknanya dia memang ada dengan adanya kita ini ya. Dan paling tidaknya bertanggungjawab terhadap dirinya sendiri. Kemudian kita ya, bila sudah berada dalam sebuah keluarga ya, kita menjadi pemimpin ya, diasuh daripada kecil untuk memimpin. Kalau kita menjadi anak yang pertama, maka kita tahu kita ada adik-adik yang lain ya. Kemudian kita tahu juga akhirnya nanti kita kena ya memastikan kita memimpin, mungkin pergi ke sekolah pula dan ada di situ ruang lingkup yang ruang komunikasi manusia sosial ini yang lebih luas ya. Di situ juga ada pemimpin, ada pengikut. Jadi nak tak nak ya, tanggungjawab itu terpaksa kita galas dan ia memerlukan ya keupayaan kita untuk memimpin. Dan itu sebenarnya adalah ya, salah satu ciri yang Allah berikan dengan ya, diberikan kita ahsani taqwim ini, kita sebagai ciptaan Allah yang paling sempurna, paling baik sekali, dengan dibekalkan dengan akal fikiran ini. Dengan akal fikiran ini kita membuat ya penakkulan, ya reasoning, kita buat keputusan dan kita tahu keputusan kita bukan hanya akan mempengaruhi diri kita sendiri sahaja, tetapi juga akan mempengaruhi orang lain. Jadi itu yang pertama ya, maknanya semua kita adalah pemimpin dan kita akan dipertanggungjawabkan. Bila kita akan dipertanggungjawabkan itu ya, bukan hanya di dunia ini saja, tapi juga akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Ya, jadi oleh sebab tu dia adalah satu perkara yang sangat serius, ya, sangat penting dan sangat perlu kita berikan keutamaan ya. Sebab kita agaknya kalau kita boleh hidup seorang-seorang saja ya, tidak berkait atau terkait dengan orang lain, tak apa ya, tapi tindak tanduk kita akan mempengaruhi orang lain ya, dan tindak tanduk orang lain juga akan mempengaruhi kita. Jadi oleh sebab itu kita mestilah sentiasa memastikan ya, yang ini satu kata nasihat almarhum bapa Dr. Har ya, yang Dr. Har pegang daripada dulu sampai bila-bila. Kita jangan buat pada orang apa yang kita tak suka orang buat pada kita, dan buatlah ya banyak-banyak perkara yang kita suka orang buat pada kita tu, kita buat banyak-banyak perbuatan perkara tu kepada orang lain. Jadi itu satu nasihat yang sangat praktikal sebenarnya. Jadi begitu jugalah ya kalau kita memimpin ya, kita juga mesti tahu mesti lakukan apa yang kita suka ya, pemimpin kita lakukan apabila kita menjadi pengikut. Ini ada kaitan dengan bulan lepas ya, tema bulan lepas, kepengikutan itu, pengikut yang baik itu juga insya-Allah yang akan jadi pemimpin yang baik. Dan kalau kita dapati pemimpin kita itu lemah, pemimpin kita itu tak boleh dipercayai, pemimpin kita itu bermasalah dari konteks amanahnya ya, dan juga integritinya, mungkin itu juga gambaran kita ini sebagai pengikut ini. Ya, bagaimana boleh individu begitu yang kita jadikan ketua dan pemimpin. Ya, jadi itu antara ya, tanggungjawab memimpin ya, dan juga tanggungjawab menjadi pengikut. Jadi semua itu adalah part and parcel ataupun ya, sesuatu yang mesti di dalam kehidupan kita sebagai manusia. Oleh sebab itu ya, masih lagi kepada why tadi, nak tak nak kita memang kena memberikan perhatian kepada aspek ini kalau kita nak kehidupan kita ini menjadi kehidupan yang sejahtera dan seimbang. Ya, maknanya kalau boleh kita nak mengikut pemimpin yang baik ya, pemimpin yang berwibawa, pemimpin yang boleh membawa kita kepada tahap kehidupan kualiti yang lebih baik, dan kita juga ya apabila kita memimpin juga, itu menjadi tanggungjawab dan keutamaan kita. Itu dalam konteks ya, kenapa tajuk kepimpinan ini perlu dibincangkan secara lebih terperinci ya. Apa yang nak Dr. Har bawa dalam episod di dalam Follow Me Dr. Har ni adalah kepimpinan itu mempunyai gaya dan ciri-cirinya ya. Banyaklah kita tahu pemimpin yang ya mungkin lebih demokratik, pemimpin yang lebih autokratik ya, pemimpin yang lebih laissez-faire ataupun yang sangat delegatif ya, semuanya dibagi kat orang saja, diikut saja, dan semua itu ada kaitan dengan personality. Sebenarnya Dr. Har tidak nak menghuraikan itu, kerana sebenarnya banyak dah ya huraian-huraian tentang perkara ni, dan kita juga melihatlah itu sebagai kekuatan dan kelemahan. Pada Dr. Har itu sangat penting ya untuk kita bincangkan, khususnya kalau kita nak melihat daripada ya membandingkan ciri ini dan ciri itu, kerana di situlah ya sebenarnya kemahiran yang pertama, iaitu self awareness ya, iaitu kita mempunyai kesedaran diri kita ni ya. Jadi kalau kita mempunyai personality begini, mungkin kekuatan kita di sini, kelemahan kita di sini ya. Dan kita bukan hanya ada kekuatan saja ya, kelemahan tu juga kita mesti ya terima dan kita mesti akui, supaya kekuatan orang lain pula yang akan
menjadikan kelemahan kita itu adalah kekuatan orang lain. Oleh sebab itu kita tahu bahawa kepimpinan ini kena kolektif. Yang itulah baru berlakunya keseimbangan tadi. Kalau tidak kita mungkin menjadi sangat autokratik, ya sangat apa orang kata kuku besi yang dictatorship, kerana kita saja yang betul lah. Itu pun amat sukar ya. Jadi kita tahu yang itu, tapi hari ini Dr. Har nak meminta kita berfikir tentang macam dalam episod yang pertama Dr. Har nyatakan tentang apa yang diperolehi daripada satu kajian yang agak besar yang tu dilaksanakan saya rasa pada 2012 2011 begitu. Jadi didapati bahawa apa yang mungkin perlu kita letakkan untuk mengimbang dan juga melengkapkan lagi dan memperbaiki kepimpinan di dalam masyarakat kita adalah dengan menambahkan lebih lagi ciri-ciri kepimpinan yang dinamakan lebih mirip kepada ciri-ciri kewanitaan atau keperempuanan, the feminine trait of leadership. Dan kerana apa? Kerana buat masa ni mungkin tak dapat kita nak nafikan bila kata-kata kepimpinan itu ciri-ciri yang kita selalu sebutkan, yang kita katakan ideal, yang sangat yang kita puja dan kita cari itu adalah ciri-ciri yang lebih bersifat kelelakian. Contohnya ketegasan, agresifnya tu, mungkin kita katakan tidak sangatlah emosional, kita suka lagi kepimpinan yang tegas, yang membuat keputusan dengan cepat, begitu kan. Jadi dan tidaklah terlalu emosi tu, dan ciri-ciri ini yang dikatakan alah baik sangatlah dia tu, ataupun dia mungkin tak berapa tegas lah, dan mungkin dia ni terlalu ambil berat pasal orang-orang dia, dan dulu mungkin ciri-ciri itu yang kita selalu katakan ciri-ciri kewanitaan inilah kita kata kita tak nak ciri-ciri ini, dan oleh sebab itu sudah menjadi satu yang satu kebiasaan, sudah menjadi berakar umbi dalam masyarakat. Kalau nak cari pemimpin kena cari yang begini. Maka kalau kita secara tabiinya mungkin ciri-ciri ini lebih banyaklah kepada pihak kaum lelaki kan. Jadi oleh sebab itu kita lihat pemimpin di dalam masyarakat ini di mana-mana tahap pun memang lelaki saja dulu. Dan itu sebenarnya juga yang telah kita mungkin tanamkan daripada sekolah rendah lagi, tadika lagi, budak lelaki saja yang boleh jadi ketua, contohnya budak perempuan, dan kita telah mengadakan telah streamkan itu, kita gender mainstreaming itu sudah berlaku daripada begitu. Jadi macam sudah diterimalah sampai ke sekolah rendah nanti pun budak ketua mestilah lelaki, penolong baru nanti perempuan. Jadi dan kita juga dikatakan di belakang seorang lelaki yang berjaya itu adalah seorang wanita. Jadi kita mungkin itu adalah sesuatu yang kita dah tak persoalkan contohnya. Jadi mungkinkah dan itu juga menjadikan wanita secara keseluruhannya secara ni membesar dan mengambil tempat dalam masyarakat itu sebagai pengikut. Kita adalah pengikut abadan abada. Kita sentiasa akan menjadi pengikut selama-lamanya lah, sebab yang lelaki itu yang akan memimpin. Jadi Dr. Har sebenarnya tak nak dalam perbincangan ini terperangkap di dalam perbincangan pergaduhan perdebatan antara gender mana yang lebih baik begitu. Saya rasa kita tidak boleh terperosok di dalam perangkap yang itu apatah lagi kalau mungkin yang melihat inilah dia puak-puak yang liberal ni cakap pasal gender sebab gender ni LGBT saja pada pandangan dia. Yang jadi itu mungkin pandangan-pandangan itu Dr. Har akur memang ada tetapi apa yang Dr. Har nak ketengahkan di sini adalah boleh tak agaknya kita secara jujur melihat bahawa ciri-ciri kepimpinan yang selalu kita katakan kewanitaan ini melihat di dalam bahagian ini bahawa adakah itu sebenarnya ciri-ciri kepimpinan yang sebenarnya tercicir ataupun tertinggal ataupun tidak kita berikan perhatian hingga akhirnya mungkin banyak permasalahan di dalam masyarakat kita, di dalam cara kita memimpin organisasi dan juga memimpin negara terlalu condong kepada satu ciri yang tidak diimbangi, tidak diimbangkan atau diimbangi oleh satu ciri lagi. Kerana Allah menciptakan lelaki dan wanita ini tentu sekali dengan hikmahnya yang tersendiri. Maka apa yang Dr. Har ini, mengapa kita kena bincangkan ini? Kerana Dr. Har ingin
meminta ya satu pertimbangan bahawa bagaimana mungkin kita boleh ya tidak sahaja mengenepikan ya satu ciri kepimpinan ya yang tentu sekali mungkin lebih mirip kepada 50% daripada populasi ya masyarakat dan dunia ini untuk dibawa masuk ya ke dalam bilik-bilik perbincangan ya board meeting ya ataupun bilik-bilik pengarah dalam konteks kepimpinan masyarakat ini ya. Jadi itu sebenarnya satu alasan yang penting ya untuk kita berbincang tentang topik ini. Baik. Bagaimana agaknya ya Dr. Har melihat kenapa yang kita kena bincangkan ini? Mungkin saya nak share ya satu pandangan saya mengenai dinamik kepimpinan yang ada dan melihat kepada siapa yang nak kita pimpin ini ya. Mana siapa yang kita pengikut kita itu. Dr. Har selepas ya mungkin dah hampir 30 tahun berkecimpung dalam ya NGO ya advokasi juga dalam kepimpinan akademik ya. Dr. Har nampak bahawa sebenarnya Dr. Har sendirilah ya banyak menumpukan perhatian ya, memimpin satu kelompok saja ya dan kita dapati di dalam masyarakat kita sebenarnya ada 3 kelompok besar ya. Satu kelompok adalah golongan yang memang kita katakan golongan bawahan ya yang selalunya memang ya tidak mempunyai pengaruh, tidak mempunyai kuasa, tidak mempunyai authority. So ini golongan bawahan ya, golongan yang mungkin perkataan yang selalu disebut marhain ya, tapi sebenarnya mungkin ya ini golongan bawahan yang selalunya menjadi mangsa yang ditindas ya disebabkan oleh tidak ada kuasa dan pengaruh ini ya. Dan tentu sekali golongan yang satu lagi adalah golongan atasan ya. Mungkin dalam konteks hari ini kita kata golongan kayangan ini ya. Jadi mungkin golongan ini pula adalah golongan yang ya memang mempunyai kuasa, mempunyai pengaruh, mempunyai authority ya, mempunyai pangkat, kekayaan ya. Dan mereka ini sebenarnya memang mereka inilah yang sentiasa menindas pula golongan yang bawah ini. Dan jangan lupa ada satu lagi kelompok ya, dan pada saya ini kelompok yang sangat besar juga ya. Yang ini dipanggil sebagai majoriti senyap. Ada golongan bawahan, golongan atasan dan juga majoriti senyap ini. Majoriti senyap ini saya ambil daripada silent majority yang diketengahkan oleh Nixon saya rasa ketika itu yang mana ya Nixon Presiden Amerika ketika cuba mendapatkan sokongan kepada kempen perang di Vietnam ketika itu dia menyuruh kepada silent majority iaitu kelompok yang kita selalu kata-kata macam atas pagar lah ataupun ya majoriti senyap ini mereka sebenarnya merasakan bahawa mereka bukanlah orang di bawahan itu ya, tak pernah merasa susah seperti ditindas ya, mereka ada cukup resources ataupun sumber ya untuk hidup dengan selesa ya. Selesa ini ya, ni golongan yang berada di dalam zon selesa ini dan mereka juga tidak melihat diri mereka sebagai penindas ya, mereka baik orangnya, tak pernah menindas orang lain ya. Dan oleh sebab itu mereka ya, jadi kelompok yang di tengah-tengah ni ya, majoriti senyap ini yang selalunya tidak akan berkata apa-apa kerana mereka tak mahu ya dilihat mengacau pihak yang atas tu, nanti kan susah dia ya, kerja nanti ya tak apa akan mempunyai kesan kepada mungkin jawatan dia semua, tapi dia juga tidak bersama dengan yang bawah tu sebab dia rasa macam orang bawah ni selalunya dia orang punya pasal lah, dia orang malas suruh ya contohnya. Jadi bagaimana agaknya dengan 3 kelompok ini dan ini secara macam mana Dr. Har melihat mungkin sebagai seorang pemimpin yang lebih cenderung kepada ciri-ciri kewanitaan ya. Tapi dalam masa yang sama Dr. Har rasa ciri-ciri kelelakian ya ada juga di dalam diri Dr. Har ni ya, macam mungkin cara Dr. Har berfikir dalam konteks membuat keputusan semua tu, tapi tak boleh lari daripada ciri-ciri kewanitaan yang memang sudah sebati dengan diri saya. Jadi Dr. Har nak kongsikan di sini ya apa yang Dr. Har lihat bagaimana dinamika ya dalam sudut memimpin golongan-golongan ini. Ini tadi tiga golongan bawahan ya, golongan atasan dan golongan majoriti senyap ni tadi ya. Dan kita bagikan tumpuan dulu kepada kotak yang warna hitam ini. Inilah sebenarnya baseline ataupun inilah sebenarnya objektif yang mesti semua kita berada di dalamnya ya, walaupun di mana pun kita ya. Jadi kita nak menjadi hamba Allah yang
ya, menjalankan tanggungjawab kita, tanggungjawab kekhalifahan kita itu, khalifatul ard kita dengan ya, garis panduan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Dan apa yang kita nak cari adalah ya, takwa itu sebagai kayu ukur ya, yang Allah akan gunakan ya sebagai mengukur di mana tahap-tahap ya, perhambaan kita itu, dan dengan pedoman ya Islam, iman dan ihsan itu ya. Jadi kotak hitam itu adalah semua golongan kena masuk kat dalam itu. Tapi bagaimana caranya? Jadi golongan bawahan ini yang statusnya rendah, tak ada keistimewaan, tak ada kedudukan ini, mereka ini sentiasa tertindas menjadi mangsa diskriminasi, pasif, menyerah dan tiada kuasa. Dan dalam konteks gender, di sini inilah banyaknya gender wanita ini ya berada. Ya. Dan ini Dr. Har sedar ya sebagai seorang yang mungkin ya terlibat dengan NGO semua daripada dululah ya. Dr. Har lihat inilah dia wanita yang tertindas, wanita yang didera, mangsa keganasan seksual ya, wanita juga yang dikahwinkan pada peringkat usia yang muda, semualah ya, untuk dieksploitasi dalam industri seks. Di sini ni golongan bawahan ini. Dan caranya untuk memastikan mereka akan masuk ke kotak yang hitam itu adalah dengan ya, bila kita memimpin golongan bawahan, kita kena tingkatkan pemerkasaan. Dan inilah antaranya yang Dr. Har buat daripada peringkat awal lagi ya. Empowerment ya, menghak upaya, memberdayakan, bukan memperdayakan, memberdayakan, memberi daya kepada golongan ini bahawa mereka ini sebenarnya tidak boleh terus-terusan berada di bawahan ini. Dan dalam konteks itu kita menggunakan konsep izzah. Ya, kita mengatakan bahawa kita bukan hamba manusia, kita hamba kepada Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Adil dan saksama. Dan apabila izzah ini masuk ke dalam jiwa dengan iman, dengan apa semua, dengan mudah kita boleh masuk ke dalam kotak hitam itu. Itu kita lihat bagaimana ya Saidina Bilal ya, bila daripada hamba tapi apabila ya mendapat hidayah dan iman itu ya, masuk ke dalam dadanya dengan keyakinan ahad itu, ahad itu dia menjadi seorang yang berbeza ya, dia menjadi hamba Allah, dan di situ dia menukar mentaliti jumudnya ya sebagai seorang hamba kepada kerangka fikir yang bercambah ya, dia meningkatkan potensi dan keyakinan serta motivasi dirinya sendiri, dan dia dengan beraninya keluar daripada zon selesa dan ketakutan. Sebenarnya menjadi orang bawah ni memang selesa lah, walaupun tak selesa lah kan, tapi tak apalah kita jadi kat sini je ya. Nak masuk kat sini nanti kita kena banyak pula nak kena ya, cara hidup kita memanglah dalam Islam kita tak mau minta-minta kan ya, kita kena berusaha, walaupun Allah memberikan rezeki yang sedikit tapi kita mesti terus berusaha. Yang ini tu yang kadang-kadang ya pada pandangan Dr. Har, pengalaman Dr. Har, kadang golongan bawahan ini kita bagi macam-macam lah ya, kita bagi dia kemahiran menjahit, kemahiran kita bagi alat-alat untuk dia berniaga, tapi dalam 6 bulan tengok dia balik kepada kerjanya ya, contohnya menjadi pekerja seks juga, sebab dia kata yang tu senang lagi. Maknanya dalam konteks itu dia masih lagi tidak keluar daripada ini. Dan oleh sebab tu kita kena tingkatkan permekasaan. Yang inilah yang dah Dr. Har buat mungkin ya, sepanjang Dr. Har terlibat sebagai pemimpin di dalam masyarakat ini. Tapi akhir-akhir ni Dr. Har rasa tak boleh jadilah begini ya. Sebabnya golongan atasan ini perlu juga dipimpin. Ya, mereka ini yang berkuasa, berkepentingan, yang membuli tak habis-habis ini, penzalim ya, penindas ya, pembuli, pemangsa mereka ini, dan mereka sangat agresif sebenarnya disebabkan kedudukan, pengaruh mereka. Tak ada siapa yang menegur mereka ni. Dan oleh sebab itu Dr. Han mula faham apa yang ya, hadis yang Rasulullah katakan, ya, bantulah mereka yang dizalimi dan yang menzalimi. Ya, maka mereka ini untuk memimpin golongan atasan kita tak boleh guna strategi yang sama ya untuk meningkatkan pemerkasaan, tak. Ya, mereka ini kita harus sentiasa ya mengingatkan mereka ya, dan memastikan mereka ya menyemai empati. Ya, ini dia. Ini adalah ciri kepimpinan yang bercirikan kewanitaan ya, empati tadi tu, supaya mereka menjadi lebih baik ya, lebih bertimbang rasa, lebih mempunyai hati budi yang lebih ni ya, tidak pecah amanah, kerana konsep yang kat sini pula adalah konsep qawwamah. Ya, jadi dan tadi tu izzah bagi mereka yang memang berada di bawahan, tapi di atas ini kita konsep tanggungjawab itu ya, kepimpinan itu mempunyai tugasan dan amanahnya ya. Mereka mesti melindungi, membela, menjaga, memelihara ya, mengawal selia ya, untuk orang yang di bawah mereka itu dapat mempunyai segala keupayaan
mencapai potensi diri mereka ya, dan bukannya mendera, menyalahguna kuasa dan juga mengeksploitasi. So inilah yang sangat diperlukan ya, dan dalam konteks ini ya, ciri-ciri kewanitaan itu, kepimpinan kewanitaan itu mesti disemaikan. Dan kita tidak ada pilihan lain melainkan wanita yang mungkin ya mempunyai ciri-ciri kepimpinan yang begini ini, feminin ini, kena mengambil ya, tempat untuk berhadapan dengan golongan atasan ni yang kita selama ini kita rasakan ya, sebab dah lama sangat jadi golongan bawahan, kita tak apalah, kita ini kan abadan abada akan sentiasa ditindas begitu. Tidak. Ya, inilah juga yang terbesar untuk mengatakan yang hak itu kepada golongan yang selama ini ya tidak, dan mereka disebabkan kita tidak menegur, tidak maka mereka terus-terusan ya, dan mereka ini sebenarnya kena diingatkan, mereka juga kena masuk ke dalam kotak hitam ini ya. Dan tentu sekali majoriti senyap ini yang tidak cakna, tidak prihatin, tak ambil endah dan tak ambil peduli ini, kita juga mesti ya pastikan mereka ya memahami tentang dinamika ini dan mengambil tanggungjawab untuk memimpin golongan atasan ini. Ya, takkan kita nak katakan golongan bawahan ni nak tiba ni ya, mungkin kita tak mendengar, tapi golongan yang senyap ini, majoriti senyap ni, dia ada banyak interaksi dengan golongan atasan itu, dan juga dengan mereka juga tidak boleh meninggalkan golongan bawahan ini ya. Mungkin kalau misalnya kita tak mau bincang dari sudut lelaki dan wanita ni, kita katakan ya mungkin ciri-ciri yang selama ini kita katakan kelelakian itu lebih berbentuk teknikal ya, lebih berbentuk operasional ya, lebih berbentuk macam yalah ya, macam tentang satu operasi begitu. Tapi yang tentang kewanitaan itu mungkin kita katakan ciri-ciri kepimpinan yang lebih berbentuk manusiawi. Tapi yang kelelakian pun manusiawi juga kan, tapi mungkin dari sudut technical dan teknologinya itu ya, mungkin lebih banyak ya ciri-ciri yang begitu sifatnya. Tapi hari ini ya, kalau kita baca dalam Forbes magazine semua, memang ciri-ciri yang sangat diperlukan adalah ciri-ciri kemanusiaan itu ya. Ciri-ciri kita boleh berhubung secara emosi dengan manusia lain. Sebabnya ya, ciri-ciri kepimpinan yang berbentuk teknikal ya, banyak diambil alih oleh kecerdasan buatan ya, artificial intelligence. Banyak diambil alih oleh teknologi yang ada. Dan kita tahu juga dengan adanya machine learning, deep learning semua tu ya, pembelajaran yang mesin sendiri boleh berfikir, mesin sendiri boleh belajar ya, yang itu menyebabkan kita mungkin tak perlu lagi dah ya mengarah dan memimpin dengan untuk menyelesaikan aspek yang lebih berbentuk teknikal itu. Jadi hari ini ya, kita memang kena melihat kepada aspek yang lebih ya, empathy ya, yang lebih kepada mendengar ya, yang lebih meraihkan ya, tidak merasa pun ya apabila orang memberikan pandangan itu kita rasa dia ni nak lawan kita ke ya. Jadi itu sebenarnya ya, kalau kita lihat dari sudut menjawab mengapa kita kena bincangkan aspek ini. Jadi mulai daripada episod ni mungkin Dr. Har tidak saja meletakkan ya, sebagai ciri-ciri kelelakian dan kewanitaan ya, sebab itu mungkin memberikan satu konotasi yang kurang orang kata, dengar itu saja mungkin ada orang yang tak nak langsung nak berfikir. Biasalah ya, kita ni kita kadang dengar saja, tapi mungkin dengan ini Dr. Har nak meminta kita mempertimbangkan ya, ciri-ciri kepimpinan yang lebih ya, manusiawi ya, lebih memikirkan tentang manusia itu sendiri. Sebab kita bukannya memimpin robot, kita bukan memimpin mesin ya, kita memimpin manusia. Dan dalam konteks ini ya, manusia ini perlunya penghargaan ya, manusia ini perlunya diberikan ruang ya untuk dia mendapat pembelaan ya. Kalau dia berada dalam kesempitan, dia perlu dibantu ya. Kalau dia mempunyai potensi tapi tidak mempunyai sumber, maka dia perlu diberikan ya orang kata peralatan ataupun kemahiran supaya dia boleh berdiri di atas kakinya sendiri ya. Dan ini semua adalah ciri-ciri manusiawi yang sangat sangat asas ya. Jadi oleh sebab tu saya memberikan ya, saya harap ya pada pendengar dan pelai semua yakin bahawa ini adalah aspek kepimpinan yang memerlukan lebih banyak keutamaan hari ini, dan kita boleh belajar sifat-sifat ini. Namun untuk bahagian yang kedua ya, mengapa wanita harus menyediakan dirinya untuk menjadi pemimpin di dalam masyarakat, jawapannya sangat mudah.
kerana wanita ya mungkin dengan ciri-ciri yang tadi tu ya, yang lebih ya bersifat kindness ya, maknanya bersifat suka mendengar, lebih banyak mendengar ya. Apa lagi? Kita lihat ya dalam episod yang lepas Dr. Haradi nyatakan ya ciri-ciri yang mungkin sangat kita perlukan dalam diri seorang pemimpin itu, dia juga seorang yang dermawan ya, dia seorang yang jujur dan juga merendah diri ya, seorang yang setia ya. Dr. Han bukan nak katakan bahawa kita tidak perlu lagi dah ciri-ciri kepimpinan yang berbentuk teknikal ya, membuat keputusan, semua tu perlu. Mungkin wanita kelemahan dia nak buat keputusan tu sebab dia pertimbangkan semua orang jadi lambat sikit. Jadi dia mungkin kena diajar ya, bahawa dia perlu juga membuat keputusan walaupun tak popular ya, dia kena berani membuat keputusan tu dan berani juga berhadapan dengan tu. Oleh sebab tu saya kira di sinilah letaknya ta'awun itu ya, atau kerjasama dan kolaborasi antara semua orang yang membawa ya kekuatannya di dalam bilik perbincangan itu. Dan dengan itu juga ya wanita memang kena menyediakan dirinya untuk mempunyai kemahiran memimpin ini ya. Maknanya kita tidaklah satu ya mempunyai satu mentaliti kita ni jadi pengikut aja, tak apalah ya. Tidak, kita kalau ingat episod yang bulan lepas, kepengikutan yang efektif itu dia mempunyai 3 cirinya. Dia terlibat sama dalam ya menentukan hala tuju organisasinya, ya. Dia juga ya merasa bahawa bertanggungjawab untuk memastikan ya hala tuju itu dapat dilaksanakan, dan dia mempunyai dia akan mengambil sepenuh tanggungjawablah terhadap sama ada apa yang dijalankan itu berkesan atau tidak ya. Jadi ini menjadi seorang pengikut yang sangat independent, maknanya dia boleh bermandiri dan sangat-sangat berharga di dalam organisasi. Saya mungkin nak mengatakan di mana letaknya latihan untuk wanita menjadi pemimpin. Tak ada tempat lain melainkan di dalam rumah tangganya. Ya. Ini bukan hanya untuk mereka yang berkahwin, sebab selalu kalau kita bercakap ni kita kata isteri dan ibu, kita lupa bahawa ada wanita yang mungkin ya tidak mengambil peranan sebagai isteri atau sebagai ibu ya. Mereka namun itu tidak mengatakan bahawa mereka tidak terlibat di dalam keluarga ya. Maka di situ kita mengambil ya, dalam keluarga itu kepimpinan wanita ini sangat-sangat diperlukan. Walaupun mungkin ya kita katakan ayah itu sebagai nakhoda, tetapi kita ini yang juga adalah ya pemimpin yang mengambil tempat ya khususnya dalam kepimpinan yang kolektif. Oleh sebab itu ya saya mungkin di bahagian akhir ini untuk merumuskan, kita mungkin tidak boleh lagi ya menggunakan model patriarki ya atau al-abawiyah. Maknanya dominasi lelaki dalam semua aspek. Ya, dan dalam konteks ini kita memerlukan satu anjakan paradigma. Pertamanya di kalangan wanita dulu. Saya tak sentuh antara lelaki dulu. Wanita dulu. Wanita kena melihat dirinya sebagai pemimpin. Ya. Wanita kena mengambil tempat di dalam ya, rumah tangganya sebagai pemimpin. Daripada awal-awal perkahwinan. Ya. Dan di sini juga anjakan paradigma daripada orang lelaki juga untuk melihat wanita atau pasangan hidup itu mempunyai keupayaan yang sama hebat. Ya. Dan saling lengkap melengkapi. Yang itu kita tahu ya sakinah mawaddah rahmah ini, dan dia mesti dilihat dan dalam konteks kehidupan fasa kehidupan suami isteri, perhubungan ya. Ini yang selalu saya sebutkan dari sudut power struggle ya, bila dia adakah dia me versus you, yang itu tu memang kita berantakkan lah. Tapi yang kita nak cari adalah me plus you equals to us. Ya, dan di situ ada apa yang kita katakan sebagai ya satu tarik menarik ya, kolaborasi dalam konteks yang menentukan pembuatan keputusan, dan itu adalah sebahagian daripada collective leadership ya. Saya rasa kita cukup itu untuk episod ini, dan saya harap ya tuan-tuan dan puan-puan para pendengar dan pelayar mempunyai satu motivasi untuk mengikuti pula episod yang akan datang. Episod akan datang kita akan lihat bagaimana ya kita menyediakan diri kita untuk menerima kepimpinan yang lebih memberikan fokus dan keutamaan kepada aspek manusiawi ini ya, dan juga menyingkap dari sudut sejarah ya, sirah dan ikon-ikon pemimpin wanita ya, dan juga lelaki ya, yang kita rasakan telah internalize ataupun telah menjadikan ya, yang menyerlah dan sudut kepimpinan mereka adalah
ya ciri-ciri begini ya, di samping kajian-kajian yang juga telah dijalankan ya. Jadi insyaAllah kita jumpa lagi minggu depan. Saya harap dengan input ini hari Selasa, pagi Selasa, tuan-tuan dan puan-puan menjadi satu hari yang sentiasa ditunggu-tunggu untuk bersama dengan slot Follow Me Dr. Har ya di TV Ikram dengan kerjasama Akademi Dr. Har ini. InsyaAllah mudah-mudahan ya kita menjadi insan yang dapat memastikan hari ini lebih baik daripada semalam, dan insyaAllah ya besok itu lebih baik daripada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Terima kasih di atas segala perhatian ya. Itu saja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama membina masyarakat.